daripada Ubadah bin As-Samit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa-siapa yang suka berjumpa Tuhan, sukalah Tuhan berjumpa dengannya. Dan siapa yang benci berjumpa Tuhan, bencilah Tuhan berjumpa dengannya. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang sahih. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, bermula makna suka jumpa Tuhan, nescaya sukalah Tuhan berjumpanya, tidaklah membawa maksud sukakan mati ataupun minta mati. Jangan macam itu. Nak mana aja? Umrah. Saya ni ustaz, kalau boleh nak mati di Mekah. Kenapa? Kan Tuhan suka minta mati. Jangan macam itu. Bukan maksudnya macam itu. Baik. Bahkan seseorang yang suka dirinya panjang umurnya dan tidak sukakan mati itu, tidaklah dikeji oleh syarak. Aku ni biarlah panjang umur. Aku ni kalau boleh biarlah panjang umur. Kamu nak menikah lagi ke? Tidak. Aku nak buat ibadat. Yang tu tak dikeji. Minta panjang umur sebab aku nak jumpa lagi Ramadan. Aku rindu dengan Ramadan. Ramadan yang baru ni sehari pun aku tak puasa. Dia sakit, aksiden, tu yang tak boleh puasa tu. Jadi kalau boleh dia nak datang balik, nak jumpa balik Ramadan, dah sihat dah. Dah 3 raya dah sihat, dah boleh berjalan, dah boleh makan, nak puasa lah balik. Maka dia minta panjang umur. Aku ni kalau boleh naklah panjang umur. Aku tak pernah pergi haji lagi. Orang lain semua dah pergi haji, aku je belum. Minta panjang umur. Kamu ni minta panjang umur, tak elok. Tak elok kejadah apa bendanya. Minta panjang umur supaya boleh berbuat ibadat. Boleh mengaji, boleh tadah kitab, boleh baca Quran, boleh berzikir. Kita duduk dia barakah ni biarlah panjang umur. Nak semayang, nak qada sana, nak qada sini, nak zikir, nak baca ratib, nak buat macam-macam amalan. Jadi kalau umur pendek, rugi pula kata dia. Jadi silakan, tidaklah menjadi suatu kesalahan. Kerana dengan umur yang panjang itu boleh menambahkan ibadat kepada Allah Ta'ala dan mencarikan bekalan akhirat yang banyak. Okey, terima kasih kepada rancangan kita ini yang dibawakan oleh Bingo Bites, snack afiat. Jadi tuan-tuan dah 2 kali dah Bingo Bites, daripada syarikat keropok Bingo Bites and Wheaties Haliza Industry yang menaja rancangan ini. Okey, Bingo Bites tuan-tuan, istimewanya tidak ada MSG, tak adalah pening kepala, tak adalah benih berapa, tak ada kolesterol, tanpa pewarna tiruan, tanpa pengawet tiruan, tanpa lemak trans, 100% adalah halal yang dikeluarkan oleh syarikat orang Islam. Jadi boleh menandingi keropok-keropok untuk yang berada di pasaran. Dan tuan-tuan boleh hubungi 0126095229 atau 0111059279 untuk pembelian. Nak beli berapa paket ke, nak beli 1 kontainer ke, dipersilakan. Baik. Maka dalil atas tidak kejinya syarak akan seseorang itu yang suka panjang hayat dirinya dan tak sukakan mati itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi yang cukup panjang keterangannya dalam kitab Sahih Muslim. Huraiannya itu di dalam kitab Sahih Muslim, panjang lebar huraiannya. Ya Allah. Sekarang kita tengok an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, katanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ubadah bin As-Samit.
Katanya Nabi SAW ada bersabda, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, niscaya Allah suka bertemu dengannya. Dan siapa yang suka berjumpa dengan Allah, siapa yang benci jumpa dengan Allah, Allah pun benci jumpa dengan dia. Kata Abu Isa, hadis ini ada riwayat daripada Abu Hurairah, ada hadis daripada Siti Aisyah, ada hadis yang sama daripada Anas bin Malik, ada hadis yang sama daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Katanya bermula hadis yang kita baca ini hasan, lagi sahih. Baik. Tersebut di dalam kitab Sahih Muslim. Rupanya ada orang yang salah faham penerangan tentang hadis ini. Ada orang yang salah faham. Nabi kata siapa yang suka jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa dia. Siapa yang benci jumpa Tuhan, Tuhan pun benci jumpa dia. Jadi ada yang salah faham. Orang yang takut mati tak elok. Orang yang tak mau mati tak elok. Orang yang minta umur panjang tak elok. Ni nama dia salah faham. Baik. Di mana salah faham tu? Barang siapa yang suka akan mati, sukalah dia. Dia faham macam tu. Duk nyembang-nyembang, aku ni teringin benar nak mati. Kita pun tengok muka dia. Kamu dah bersedia ke? Kan kita baca hadis, siapa suka jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa dia. Aku ni suka benar jumpa Tuhan. Orang ni salah faham. Dia kata apabila Allah Ta'ala suka, balasannya adalah syurga. Aku tak nak mati lagi, aku nak hidup lagi, aku nak hidup lagi. Kamu ni tak elok. Kamu ni kalau tak suka jumpa Tuhan, Tuhan pun tak suka jumpa kamu. Bila Tuhan tak suka kamu, tak ada rahmat, neraka kamu tahu. Udah menang opah tu pula. Opah nak hidup lagi, opah dah bertunang tu dia. Manakala datanglah faham hadis ini kepada Syuraih, yang demikian susahlah hatinya. Syuraih ni dia dengar macam tu, dia kata, Allah, aku ni tak nak mati lagi. Tapi Nabi kata siapa yang tak suka mati, Allah tak suka jumpa dia. Susah hati dah hamba Allah ni. Sebab dia nak hidup lagi, nak buat ibadat lagi, anak-anak kecil lagi, isteri pun muda lagi, suami pun segak terantang lagi, rumah pula baru pindah masuk. Takkan nak minta mati pula. Maka susahlah hati dia. Datanglah jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun langsung bertanya hadis ini kepadanya dan katanya, binasalah kita wahai Ummul Mukminin. Dia panggil Ummul Mukminin. Dia tak panggil Cah, dia tak panggil Aisyah, dia panggil mak. Pasal apa? Isteri Nabi ni tahapnya mak kita, macam mak kita, Ummul Mukminin. Kalau ramai-ramai Ummahatul Mukminin. Sebab tu bila Nabi wafat, tak ada siapa boleh menikah dengan isteri-isteri Nabi. Dia tahap mak kita, maka panggil dia Ummul Mukminin. Tapi ada dalam dunia ni ada golongan yang tak suka dengan Siti Aisyah. Dia benci pula dengan Siti Aisyah. Dia tak suka dengan Abu Bakar. Dia tak suka dengan Umar Al-Khattab. Ni golongan ni nama dia Syiah. Dia tak suka dengan Abu Bakar, tak suka dengan Siti Aisyah. Kita ni ahli sunnah wal jamaah, orang Islam ni, kita ni mak kita. Siti Aisyah ni mak kita. Dia kata, binasalah kita wahai Ummul Mukminin. Kerana siapa yang benci, yang tiada bencikan mati, maka siapa yang bencikan mati, nescaya bencilah Tuhan jumpa kita. Siapa yang nak mati, dia semua tak mau. Ustaz cakap dia pun tak mau. No? Sakit macam-macam, nak panjang umur,
Padahal makin lama makin dekat dengan mati. Tapi bila sambut hari jadi, mudah-mudahan panjang umur. Panjang apa? Makin pendek umur kita ni. Potong sehari. Lama-lama habis hari. Kalau boleh nak lagi panjang umur, dia kata kalau macam tu binasalah kita semua, sebab semua benci mati. Dan bencikan mati itu tertegak dengan dapat faham daripada hadis di atas. Kalau begitu, bagaimana kita buat hadis ini? Adakah jalan lepas kita daripada i'tiqad bencikan mati? Sebab tak ada siapa yang nak pada mati, semua nak hidup. Bila dah benci mati, Allah tak suka pula. Nanti Allah tak suka aku mati, besok masuk neraka. Macam mana wahai Ummul Mukminin kita nak buat? Bila didengar oleh Siti Aisyah perkataan Syuraih, maka dia pun menjawab, sesungguhnya hadis yang telah di atas tadi Rasulullah telah mempersabdakannya. Kata Siti Aisyah, hadis tu Nabi yang cakap. Dan aku pun mula-mulanya salah faham macam mana yang kamu faham. Aku pun faham macam tu. Aku pun takut bila kata mati ni, takut mati. Siapa yang takut mati, Tuhan tak mau jumpa dia apa semua ni. Aku pun faham macam itu. Lalu aku pun bertanya kepada Nabi SAW. Siapa yang tanya? Siti Aisyah. Ni dia jadi isteri Nabi. Tanya terus, lah senang. Sebab tu Nabi hak kahwin dengan Siti Aisyah ni muda. Muda dia, anak dara dia. Hak lain ni semua tua-tua. Janda lah, tua lah, tak larat lah. Sebab tu lepas Nabi wafat, seorang mati. Tapi yang panjang umur siapa? Siti Aisyah. Bila dia panjang umur, pasal dia muda, dia sihat, maka orang dapat tanya ilmu pada dia. Orang dapat bertanya hukum pada dia. Itu hikmah dia. Seorang tu lah muda pun, hak lain-lain semua janda lah. Anak ramai lah, mati semua ni. Itu tujuan kahwin tu. Yang Siti Aisyah. Baik, kemudian dia kata, qultu ya Rasulullah, akarahiyatul maut fakulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, apakah maksud tuan hamba bencikan mati? Padahal kita semua sekarang ni bencikan mati. Tak ada siapa yang suka mati. Semua tak suka mati. Orang yang nak bunuh diri tu pun tak suka. Dia terjun bangunan sakit. Kalau aku tak terjun pun tak apa. Nampak tak? Dia pun menyesal pula. Terjun lemah. Tolong, minta tolong pula dah. Tak ada siapa yang suka dengan mati ni. Faqalat Aisyatu qad qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa billadhi tadhhabu ilaihi. Kata Nabi, kata Siti Aisyah, Nabi menjawab, bukan, kamu ni dah salah faham hadis yang sebenarnya, tak betul dengan apa yang kamu faham. Walakin idza syahasal basar wa hashrajas sadr wa aqsha'ara al-jildu wa tashannajatil asabi' fa 'inda dzalika man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Kata dia apa? Yang betulnya hadis ini ialah Nabi terangkan pada Siti Aisyah. Yang betulnya macam ni, iza syahasal basar, bila nak mati, berdirilah anak mata hendak mati. Kita kalau tengok orang yang nak mati itu, orang Melayu panggil apa? Ngadap. Ya, kita kalau nak tengok orang mati, nama dia ngadap. Yang nak mati itu buat nama apa? Mandang. Kita tengok anak mata dia dah tegak ke atas, nak mati lah ni.
Masa tu kita panggil semua anak cucu mai berhimpun. Oi, cepat oi, opah komen ni udah mandang. Larilah, terpalah, naik kot pintu, naik kot tingkap. Masa tu mak ke, opah ke, tok ke, suami ke, tok wan ke, anak ke, cucu ke, matanya dah memandang ke atas. Memandang ke atas itu dipanggil apa? Syakhasal basar. Mata negak ke atas. Nama dia memandang. Maknanya orang ini telah berada pada sakaratul maut. Dia cakap pun dah tak boleh dah. Macam masa ni tuan-tuan tengok lembu korban. Tuan-tuan tengok lembu korban, waktu sembelih lembu tu akan mengeluarkan bunyi. Apa bunyi dia? Krong. Itu namanya sakaratul maut. Apa jadi pada dada dia? Apa jadi pada dada dia? Berombak. Maka Nabi kata, wahash rajal sadr. Dah berbolak balik dada dia. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Maknanya nak mati dah. Nombor 1, mata tegak. Nombor 2, dada berombak. Nombor 3, wa aqsha'ar al-jild. Masa itu kulit telah pun mengrekod. Kita tengok kening dia dah mengrekod. Kita tengok kaki dia pun dah mengrekod. Tengok tangan dia pun dah mengrekod. Itu tandanya sakaratul maut. Yang keempat, watashannajatil asabi', menyentak, bergulung rupa jari. Al-asabi', kita tengok tangan dia dah mencengkam dah. Kalau ada tilam, dia pegang tilam. Kalau ada orang, dia cekam orang. Okey. Masa itu kita tengok dia tak peduli apa dah. Dia dah berada di ambang kematian. Setiap daripada kita akan jumpa benda-benda ni. Tak tinggal. Semua akan menghadap. Maka apa jadi pada waktu itu? Maka pada waktu itu fa'inda zalika. Pada waktu itu inda zalika. Pada waktu itu Tuhan tunjukkan amal ibadatnya daripada syurga. Yakni ditunjukkan kepada dia bahagian dia di dalam syurga. Maka bila dia nampak bahagian dia yang menanti dalam syurga, daripada nikmat syurga, anak bidadarinya, mahligainya, segala kesukaan makanan yang ada di dalamnya, minuman yang tersedia padanya, maka mukmin yang untung bertuah bila dia tengok di hadapan mata dia waktu sakaratul maut tadi, bahagian dia ialah syurga. Maka seolah-olah kita nampak dia nak terekam, nak ambil benda yang ditunjukkan pada masa itu. Maka kita pun nampak dia tersenyum. Tersenyum je. Pasal apa? Pasal dia nampak bahagian dia dalam syurga. Nampak dia suka tak? Suka. Senyum ni suka tak? Suka. Bila senyum jadi apa? Jadi berseri wajah dia. Jadi bersih wajah dia. Dia suka. Maka siapa-siapa yang suka pada saat itu lalu matilah dia, maka Tuhan pun sukalah berjumpa dengan dia. Boleh faham? Itulah maksud siapa suka jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa dia. Bila masa? Bila dia nak mati. Bila dia nak mati, dia nampak ganjaran balasan syurga yang menanti dia. Dia pun tak sabar, seolah-olah dia nak terkam, nak pergi, nak ambil syurga tu. Waktu itulah dia dimatikan Allah. Maka kita pun tengok muka dia berseri, wajah dia macam duk tidur, tersenyum elok je.
mata elok ya, maka ketahuilah bahawasanya Allah pun suka jumpa dia. Sebab waktu dia mati tadi, kita nampak dia suka. Jadi tuan-tuan duk ziarah orang mati, jumpa tak macam ni? Jumpa tak mayat macam ni? Senyum ya. Bacalah hadis tu, Allah pun suka jumpa dia. Itu maksud dia. Bukanlah suka nak bunuh diri, bukanlah suka mati cepat-cepat, tak. Kita nak penghujung nyawa kita nanti, kita menghadap Allah dalam keadaan suka. Macam mana Ustaz? Nampak gambaran syurga. Sebab apa nampak gambaran syurga Ustaz? Pasal ibadat yang kamu buat, amalan yang kamu buat. Bukan amalan masa nak mati je. Mungkin amalan berpuluh-puluh tahun. Saya minggu lepas, hari Rabu minggu lepas ke hari Selasa, saya lupa, satu pengarah jabatan dia tunjuk dekat saya kubur satu tok imam yang dah mati 7-8 tahun. Digali kubur dia sebab nak dipindahkan, orang nak bangunkan jalan. Kacau kubur. Bila dibuka, mayat masih elok. Dia kata ustaz, badan mayat tu macam baru tanam. Tak, daging dia elok, daging, kulit elok, semua elok. Cuma kain kapan saja lumpur sebab air kubur dia tu tempat jatuhnya bumbung air hujan. Jadi basah. Bila bersihkan balik kain kapan pun tak reput, mayat ni macam baru mati. Pejal daging dia, tak ada kata daging mengerekod ke apa, tak ada. Tak terjejah. Saya tengok video tu, dia ambil rakam tu, bukti. Allah tuan-tuan, macam mana dia? Yelah ustaz, dia imam. Macam Kak Som tak boleh jadi imam. Imam perempuan. Jadi amalan kita, kita dah duduklah di Al-Barakah ni, marilah semayang. Semayang, mengaji. Mudah-mudahan kita pun mayat tak reput, dijaga dengan begitu rapi, elok. Malaikat jaga, tanah jaga. Allah pun suka jumpa dia. Baik.